Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sebelum kita memulakan, suka saya untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru Islam, iaitu 1 Muharram. Mudah-mudahan dengan adanya tahun baru ini, kita juga merasakan nikmat daripada Allah bahawasanya kita telah dipanjangkan usia oleh Allah. Maka seharusnya apa yang kita kerjakan daripada usia yang telah dilebihkan oleh Allah, adakah usia yang tinggal hanya sisa-sisa hidup itu saja kita akan persia-siakan? Ataukah kita lebih berazam bahawasanya kita ini akan berusaha dengan lebih baik melakukan amal ibadah kepada Allah supaya kita membawa bekal di mana saat-saat mati tidak akan kita ketahui, apalagi orang-orang yang sudah seperti umur usia kita mati bila-bila masa akan mendatang jemput kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi peringatan kepada kita, tidak kira datangnya daripada mana, supaya kita senantiasa ingat bahawasanya tidak kepada siapa kita kembali, tetapi kepada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akan menghitung kesalahan dosa-dosa kita. Sempatkah kita melakukan amal ibadah yang boleh menebus dosa-dosa kita? Berapa banyak ibadah yang sudah kita tinggalkan, berapa banyak maksiat yang sudah kita kerjakan. Kita seharusnya tidak mensia-siakan peluang yang sudah diberi oleh Allah Ta'ala. 1 Muharram berarti sudah bertambah 1 tahun usia kita, berarti kehidupan kita dunia sudah makin singkat. Jadi sebab itulah hikmah di mana sambutan tahun Hijrah adalah merupakan sambutan untuk memperkasakan usia yang tinggal sedikit, supaya kita mencari bekal, dan bekal itu sesungguhnya adalah mencukupi untuk menebus segala dosa-dosa kita. 1 Muharram adalah merupakan hari di mana telah dibuat ketetapannya oleh Khalifah Umar radhiyallahu an, kerana beliau adalah orang yang memulakan tahun Hijriah dengan angka, dengan bilangan. Sebelumnya tahun Hijriah itu tidak dikira dengan bilangan. Orang-orang Arab hanya kenal bulan tapi tidak kenal tahun apa. Mereka itu hanya menamakan tahun itu dengan peristiwa yang berlaku. Tetapi Sayyidina Umar, setelah beliau mengambil tampuk pemerintahan Khalifah Islam pada tahun ke-13 Hijrah, kemudian 4 tahun setelah dia menduduki jawatan tersebut, beliau telah menerima surat daripada gubernurnya mengatakan tentang sesuatu perkara yang merujuk kepada bulan Syaban. Sayyidina Umar bertanya, bulan Syaban yang mana? Bulan Syaban yang lalukah, yang inikah, ataupun yang akan datang? Jadi sudah ada kepayahan di situ menentukan apa isi surat itu yang sebenarnya, yang akhirnya dipanggillah orang-orang kepercayaan khalifah berunding bagaimana untuk kita menetapkan tahun Hijriah ataupun tahun Islam. Adakah kita mulakan dengan kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun tarikh dia wafat, ataupun tahun di mana beliau itu berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Banyak usul-usul yang didatangkan oleh sahabat-sahabat Sayyidina Umar ataupun Khalifah Umar ini. Ada yang mengatakan kenapa kita tidak ikut tahun Parsi, semuanya menolak. Kenapa kita tidak ikut tahun Masihi, semuanya juga menolak. Yang akhirnya datang hujah ataupun datang saranan daripada Sayyidina Ali bahawasanya yang paling patut kita ambil tahun itu, iaitu permulaan tahun Islam, adalah daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Kerana tahun itu adalah merupakan tahun di mana kerajaan Islam terbentuk di kota Madinah yang dulu namanya Yathrib. Yathrib itu apa maknanya?
Yasrib itu maknanya demam puyuh. Nama itu tidak elok untuk dijadikan tempat duduk dan kerajaan Islam, kerana namanya sudah seolah-olah macam penyakit. Jadi Rasulullah apabila telah berhijrah ke Madinah, kota Madinah yang dulunya nama Yasrib ditukar menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang disinari dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya Islam, cahaya iman yang telah dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seharusnya ingat bahawasanya 1 Muharram adalah tahun Hijriah Islam yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Tetapi hijrah tidak berlaku pada 1 Muharram. Hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah berlaku pada 2 Rabiul Awal, iaitu di mana 2 Rabiul Awal itu adalah tarikh di mana Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, langsung meneruskan perjalanan sampai ke Madinatul Munawwarah. Beliau berhenti di Quba, mendirikan masjid di sana dan duduk tinggal di sana selama 4 hari. Ada yang mengatakan ketikanya Rasulullah SAW sampai ke Quba, tarikhnya adalah 8 hari bulan Rabiul Awal. Kemudian tu meneruskan perjalanan sampai masuk kota Madinah pada 12 Rabiul Awal. Ada pula yang pendapat yang mengatakan, ahli sejarah kata Rasulullah sampai ke Quba pada tanggal 9 Rabiul Awal dan sampai ke kota Madinah pada hari Jumaat 13 Rabiul Awal. Dan apabila Rasulullah sampai ke Madinah, disitulah Rasulullah telah mengerjakan solat Jumaat yang pertama, yang ramainya jemaah ketika itu adalah 40 orang. Sebab itu hujah daripada Imam Syafi'i kita bahawasanya tidak sah mendirikan solat Jumaat kurang daripada 40. Tetapi ada pandangan-pandangan daripada ulama mazhab lain, kurang daripada 40 pun sah Jumaatnya. Jadi itu perbincangan daripada segi perbandingan mazhab, makan masa panjang dan banyak hujah yang harus kita pelajari. Kalau kita yang bermazhab Syafi'i, maka kita ikutlah apa yang telah diistimbatkan oleh imam besar ini daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka itu lebih selamat bagi kita orang-orang awam yang untuk berhujah bagaimana untuk mengetahui tentang perbandingan mazhab dan sebagainya. Ilmu usul fiqhnya apa sebagainya adalah merupakan salah satu daripada alat untuk kita membincangkan satu-satu permasalahan daripada hadis ataupun daripada ayat itu sendiri. Maka itulah yang telah didirikan oleh Rasulullah ketikanya beliau sampai di Madinah, di mana tempat itu adalah tempat Dar Bani Salam, ya. Di situlah ada yang mengatakan Darussalim. Di situ Rasulullah telah mengerjakan solat Jumaat yang pertama. Saya tak mau cerita lagi tentang apa yang sudah kita syarahkan semalam, kerana akan nanti menjadi ulangan kepada tuan-tuan yang mendengar. Yang kita nak mengambil iktibar bahawasanya Muharram adalah menunjukkan tambahnya ilmu, tambahnya usia. Itu yang kita harapkan, kerana Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang adalah yang panjang usianya dan baik amalnya. Dan amal ini kalau tidak disandarkan dengan pengetahuan dan ilmu, amal itu juga tidak ada apa-apa. Kita hanya dapat kosong saja, kerana orang yang beramal tanpa ilmu ampas. Jadi sebab itu kita mengubah diri kita pada tahun baru ini, iktikad baru. Sebagaimana yang sudah kita mulakan semalam, kebanyakan daripada masjid-masjid di Singapura ini telah berkumpul ramai orang membacakan doa akhir tahun. Sembahyang berjemaah sama-sama di dalam masjid, iaitu sembahyang jemaah maghrib. Lepas daripadanya dibacakan lagi iaitu doa awal tahun. Ada tazkirah yang diberikan oleh banyak masjid-masjid dan asatizah yang dijemput. Sekarang kita tanya kepada tuan-tuan, ada sebahagian daripada kita yang tidak suka amalan ini diteruskan. Ada yang mengatakan bahawasanya amalan tradisi ini bukan sunnah. Dan ada juga yang mau memberhentikan.
Kerana apa yang mereka dasarkan, iaitu mereka mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini dasar ataupun dalil yang digunakan oleh sebahagian pihak bahwasanya tiap-tiap perkara yang diada-adakan, perkara baru yang tidak dicontohkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kita lihat apa yang kita kerjakan daripada mula akhir tahun semalam sampai masuknya awal tahun baru. Kita berkumpul dalam satu tempat. Di mana kita berkumpul? Iaitu di rumah Allah. Kita berkumpul dengan saudara-saudara sesama Islam kita. Apa yang kita panjatkan sebelum berakhirnya tahun yang lalu adalah doa. Adakah doa itu dilarang? Tidakkah doa juga adalah merupakan satu ibadah? Kalau kita kata doa itu dilarang, adakah dia itu perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik ataupun perkara yang baru diada-adakan oleh orang? Maka dia sangat bertentangan daripada anjuran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perintah berdoa ada di dalam Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran mengatakan? Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Tuhan kamu, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Apa yang Allah Ta'ala firmankan? Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yastakbirun. Apa makna yastakbirun dalam ayat ini? Yaitu orang-orang yang sombong, yang tidak mau angkat tangan menadahkan tangan, telapak tangannya yang sudah ada nama Allah 99 ini mengikut daripada tafsiran ahli sufi, yaitu di dalam tangan kita ini ada 18. Urat tangan kita ini berbentuk 18 daripada tulisan Arab. Yang di sini 81 campur 18 adalah 99 nama Allah yang diisyaratkan di dalam telapak tangan kita. Sebagai satu pemberian peringatan daripada Allah kepada kita, kita pegang tapak tangan kita ini bermakna kita berpegang teguh kepada nama-nama Allah. Dan salah satu daripada akhlak ataupun adab orang yang berdoa adalah mengangkatkan tangan, seolah-olah kita menadahkan dengan 99 nama Allah, kita mengharapkan kabulnya daripada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina yastakbirun an ibadati. Sesungguhnya yang sombong daripada hamba-hambaku, yaitu mereka-mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah. Dan kita seharusnya mengerti bahawasanya yang namanya doa itu ada dua bahagian. Satu, doa yang daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini ada Sunnah yang warid. Ini adalah yang paling dianjurkan, yaitu sama ada kita berdoa dengan apa doa yang sudah ditunjukkan dalam ayat, ataupun doa yang sudah ditunjukkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, adakah doa ini saja yang disuruh kita berdoa sebagai panduan, ataupun doa ini hanyalah merupakan satu pengajaran kepada kita dan kita boleh berdoa dengan apa doa sekalipun? Ini yang sebagian ulama mengatakan jenis doa yang kedua adalah doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah mengikut daripada susunan doa sendiri, daripada para ulama, daripada para awliya dan sebagainya. Doa ini juga diterima oleh Allah Ta'ala. Angkat tangan. Kalau orang kata kita berdoa menghadap kepada kiblat kerana itu merupakan akhlak orang yang berdoa adab, ya betul. Jangan lupa bahawasanya orang berdoa itu mempunyai dua kiblat. Satu kiblat iaitu menghadap kepada rumah Allah Baitullah di Kaabah, dan satu lagi kiblat Allah adalah di langit. Sebab itu kita menadahkan tangan kita ini, tangan kita hadapkan ke langit. Ini kebesaran nama Allah yang kita diberikan
oleh Allah kepada kita, kita pergunakanlah. Macam mana doa mau cepat makbul, macam mana doa mau diistijabkan kalau kita hanya berdiam begitu saja, tidak mau angkat tangan, kerana tidak ada warid daripada Rasulullah menunjukkan adanya angkat tangan dalam doa. Tidak benar itu. Ada kala Nabi doa angkat tangan, ada kala Nabi doa tidak angkat tangan. Dan apabila Nabi doa mengharapkan istijabannya, maka dia akan angkat tangan. Apalagi kalau dia mendoakan orang, apalagi kalau doa itu di tempat-tempat yang memang dianjurkan. Yang kita baca itulah di dalam akhir tahun, iaitu kita menutup akhir tahun yang lalu dengan pengakuan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan untuk sempat menyambut tahun yang akan datang. Apakah doa dilarang? Tidak sama sekali. Dan doa yang tidak warid daripada Nabi pun diterima juga. Kalau dikatakan doa itu asalnya daripada siapa, orang akan mencari doa itu, tidak ada orang yang mengarangnya, tidak ada nama dirujukkan kepada siapa, tidak ada hadis yang mengatakan doa yang dibaca akhir tahun itu warid. Kita katakan apa doa pun kalau bunyinya baik, ya kita mengerti doa itu. Dan memang kalau kita tengok kelakuan orang-orang dulu, apabila dia mengarang kitab yang bagus-bagus pun, dia tidak akan namakan kitab itu atas namanya. Dia tidak akan mengatakan ini kitab dikarang oleh saya, Allamah Sipolan bin Sipolan umpamanya. Tidak akan dia lakukan. Kerana apa? Kerana tidak mau mempamerkan diri, kerana tidak mau rasa bangga diri. Sangat rendah dirinya mereka itulah, maka mereka tidak meletakkan nama orang yang mengarang di dalam kitab-kitab tersebut. Tuan-tuan boleh rujuk banyak kitab-kitab Jawi kita, tidak ada nama pengarang, tetapi isinya Masya Allah, kita pun tidak mampu untuk mengkaji kitab-kitab itu. Sebabnya kerana kealiman orang yang mengarang itu sangat rendah diri, sangat baik akhlaknya kepada Allah. Yang mereka harapkan adalah keberkatan kitab itu semata-mata, bukan daripada dirinya yang mengadakan. Kerana bagi mereka, kita ini tidak ada siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita adalah hamba yang sangat lemah. Kalau Allah Ta'ala tidak memperkukuhkan jiwa kita, Allah Ta'ala tidak memberikan kebaikan kepada akal kita, tidak memberikan kudrat dan iradahnya kepada kita, sifat-sifat ijabiahnya tidak diserahkan kepada kita sebagai satu amanah, kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Semuanya yang terjadi baik semua daripada Allah. Sebab itu mereka tidak pernah mengatakan bahawasanya itu adalah hasil daripada karya mereka, tetapi mereka selalu bangsakan kesyukuran kepada Allah, yang mana dengan limpah kurnia nikmatnya lah dia dapat menghasilkan satu kitab menjadi tatapan kita semuanya. Itu doa yang kita baca menutup daripada akhir tahun. Kita sembahyang berjemaah dalam masjid, berkumpul, adakah salah? Kalau ditanya kenapa mesti di masjid saja? Kerana masjid adalah rumah Allah, kerana kita dituntut untuk memakmurkan rumah Allah. Kamu boleh baca dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri, dengan pakcik, dengan apa saja di rumah, sebagai untuk membaca doa, sebagai menyambut hari tahun yang baru. Tak salah. Doa adalah merupakan perintah daripada Allah. Doa adalah ibadah. Doa juga boleh dibacakan dengan apa perkataan sekalipun, baik Melayu, baik Tamil, baik Cina. Semuanya Allah Ta'ala akan dengar, kerana Allah Ta'ala bukan Tuhan yang tidak mendengar. Apa dasarnya? Sama ada ini boleh dilakukan atau tidak? Rasulullah mengatakan, man sana fil Islam, barang siapa yang telah mengadakan satu jalan dalam Islam, sunnatan hasanatan, yaitu jalan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Dia akan dapat pahala daripada apa yang telah dibuat sebagai jalan permulaan, dan pahala juga kepada orang yang mengamalkan sesudah dia. Umpamanya saya telah memulakan satu perbuatan yang baik, perbuatan itu diteruskan oleh tradisi anak-anak saya.
kemudian tu orang lain mengikutnya, iaitu seperti umpamanya contoh, pada tiap satu Muharram saya akan mengadakan satu jamuan besar, semua orang dijemput makan. Percuma. Kita berdoa ramai-ramai, kita amin ramai-ramai, kita adakan tazkirah yang sikit, ini tradisi umpamanya. Sebagaimana yang kita kerjakan sekarang, diteruskan oleh keturunan kita, oleh orang-orang yang mengikut kita. Sebagaimana dalam hadis ini mengatakan, wa ajru man amila bihi ba'dahu. Akan diberi pahala juga orang yang melakukan sama serupa yang kita telah memulakan, iaitu walaupun mereka itu lepas daripada kita, sesudah zaman kita. Kerana apa? Kerana perbuatan yang kita mulakan adalah kebaikan. Min ghairi, daripada ketiadaan an yunqasa, sedikit pun berkurangan, min ujurihim syai'un, tidak sedikit pun berkurangan pahala mereka dan pahala kita daripada sesuatu. Maknanya apa yang kita lakukan dapat pahala, mereka lakukan dapat pahala, tidak dikurangkan oleh Allah Ta'ala. Ini dasar yang kita kerjakan sekarang. Ini dalil kuat. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang memulakan satu jalan perbuatan yang jahat, dia akan dapat dosa disebabkan dia memulakan perbuatan jahat itu, dan dosa juga kepada orang yang mengikut, yang mengamalkan cara dia, walaupun orang itu sudah tidak ada, orang baru yang mengerjakannya sama. Jadi ini adalah merupakan kebenaran daripada sunnah yang kita ni. Sekalipun perkara itu nampaknya tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tapi Islam tidak menolak kebaikan. Islam tidak mensia-siakan satu jalan yang baik supaya untuk memperkukuhkan ummah. Islam tidak akan menolak yang demikian. Mereka punya hujah yang demikian, kita juga punya hujah yang demikian. Kerana kebanyakan daripada ulama kita tidak pernah mengatakan semua bid'ah sesat. Bid'ah dibagi-bagi. Ada yang menyesatkan ia, ada yang haram, ada yang wajib bid'ah itu dikerjakan. Contohnya bid'ah yang wajib dikerjakan dulu pada zaman Rasulullah, orang yang tahu menulis sangat sedikit. Apabila turun wahyu daripada Allah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi kerjakan? Nabi suruh sahabat-sahabat beliau yang boleh menulis mencatat wahyu. Tapi sebahagian besar daripada sahabat yang tidak boleh menulis, macam mana cara dia untuk mengingatkan Al-Quran? Pakai akal, pakai hafazan, dibaca hari-hari sampai dia masuk menjadi satu ingatan yang kukuh di dalam benak kita. Dan keseluruhan sahabat Rasulullah akan melakukan demikian. Tidak ada Quran yang ditulis sebagaimana sekarang ini yang dicetak. Kalaulah itu yang diterapkan oleh Rasulullah dan dibawa sampai sekarang ini, dan Islam tidak menerima satu perubahan pun terhadap macam mana cara Quran itu ditulis, adakah kita mampu untuk baca Al-Quran dan menghafaznya sekarang ini? Tanyakan kepada kita. Ini satu perubahan baru yang wajib dikerjakan untuk kemanfaatan ummah. Jadi sebab itu tidak ada pun kita katakan semua perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah adalah merupakan bid'ah yang sesat. Kerana itu yang kita mendapat manfaat. Dulu huruf-huruf Al-Quran tidak ada titik, tidak ada baris atas, tidak ada baris bawah. Kalau begitulah yang dituliskan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya, sekarang ini boleh kita baca? Kalau nak tengok huruf nun sama saja dengan huruf ba, sama saja dengan huruf ta. Tak ada titik dua di atas, tak ada di bawah, tidak ada di atas, titik satu. Boleh kita baca, boleh kita mengerti Al-Quran. Perubahan perlu dikerjakan, perubahan perlu berlaku kerana sebab untuk kemanfaatan ummah. Bukan orang Arab saja yang Islam. Islam sudah tersebar luas, Islam sudah ke Iraq, Islam sudah ke Parsi, dan orang Parsi bukan orang Arab. Mereka tidak mengerti bahasa Arab. Kalaulah ketikanya ditulis oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat Rasulullah tentang huruf-huruf Al-Quran yang begitu, tidak ada tanda baris atas bawah dan tidak ada titik huruf-hurufnya, mereka faham membacanya kerana mereka adalah orang Arab, kerana mereka memang bahasa itu yang diturunkan kepada mereka dan mereka fasih di dalamnya.
Tapi kita tidak. Apabila Islam sampai kepada alam Melayu, orang Melayu tak ada satu pun yang boleh berbahasa Arab. Bagaimana kalau disuguhkan Quran yang tidak ada baris, kita boleh baca? Kena buat perubahan. Dan perubahan ini bukan merendahkan Al-Quran. Ada orang yang mengatakan apabila orang-orang Nasrani dituduh telah mengubah kitab-kitab mereka, orang Yahudi dituduh, dikatakan kitab-kitab orang Yahudi iaitu Taurat sudah banyak berubah, orang akan mengatakan Quran juga berubah. Sebabnya Quran berubah kerana dulu hurufnya tidak ada titik. Hurufnya tidak ada baris atas, tidak ada baris bawah, tidak ada baris depan. Tidak ada tanda-tanda di dalam ayat. Jadi kalau sekarang kita nampak Quran yang begitu, Quran juga sudah berubah. Kita kata tidak. Quran tidak berubah. Quran tetap sama macam dulu. Orang akan tanya kenapa? Sebab jelas kita nampak itu adalah merupakan satu perubahan. Kalau yang namanya huruf hijaiyah daripada alif sampai ya, daripada dulu sampai sekarang pun tidak berubah. Tidak ada tambahan huruf di dalam Al-Quran. Kalau kita kata tambah titik, titik juga daripada tulisan. Kalau kita kata tambah sabdu, sabdu juga daripada huruf. Kerana asalnya sabdu adalah daripada huruf sin. Kalau Quran dikatakan ada baris depan ditambah baris depan, tidak, baris depan itu adalah waw asalnya. Mana mungkin kita mengambil unsur daripada luar dan masukkan di dalam Al-Quran dan kita dakwa Quran itu tidak berubah. Itu salah. Tetapi kita kata apa yang ada di dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Sebabnya huruf-huruf itu tidak ada yang terkeluar daripada Al-Quran. Apa saja tandanya? Tanda baris di bawah asalnya ya. Tanda baris di atas asalnya alif. Tanda depan asalnya waw. Titik adalah asalnya tulisan. Sebab apa kita kata titik asalnya tulisan? Sebab apabila orang menulis, ambil pen, ditaruh di atas kertas yang putih, diangkat, berbekas tak itu titik? Berbekas. Sebab itu kita katakan titik ini adalah asal tulisan. Sebab itu ada hadis Rasulullah mengatakan bahawasanya seluruh kitab isinya adalah di dalam Al-Quran. Isi di dalam kitab Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Isi Al-Fatihah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim dan isinya ada di dalam huruf ba. Isinya huruf ba ada pada titiknya. Ada ulama mengatakan bukan titik yang di bawah, tetapi titik yang permulaan menulis ba sebelum ditarik panjang begitu, apabila diletakkan pen, diangkat akan berbekas titik itu. Titik itulah asal daripada segalanya, kerana titik itu apabila ditarik begini jadi ba. Titik itu apabila ditarik ke bawah jadi alif. Macam mana kita nak katakan Al-Quran itu berubah? Kalau segala apa yang ada di dalamnya adalah huruf, tanda mati daripada kepalanya huruf ha. Tidak ada satu pun unsur di dalam Al-Quran yang diambil daripada luar untuk mempercantikkan dan mempermudahkan Al-Quran untuk kita tatap sampai kepada saat ini. Tidak ada. Ini adalah merupakan jaminan daripada Allah. Allah memelihara Al-Quran jauh daripada boleh berubah sebagaimana yang berubah pada kitab-kitab yang lain. Jadi kita ambil iktibar daripada hijrah itu sendiri, ya. Maka kita kuatkanlah segala ibadah kita, kerana banyak nikmat-nikmat Allah kepada kita. Seandainya kita tidak dapat bangun malam, ada amalan-amalan yang menyamai tentang bangun malam. Allah mengajarkan kita daripada apa yang diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjemaah bersama ketika waktu Isya dan berjemaah waktu subuh. Kalau seandainya kita tidak ada kemampuan, tidak kuat untuk bangun malam, maka sudah memadailah dengan berjemaah waktu Isya dan berjemaah waktu subuh, kita dapat pahala qiyam pada malam tersebut. Tidakkah ini merupakan kasih sayang Allah kepada umat Muhammad? Kita ini sekarang melalui akhir zaman adalah merupakan umat Muhammad yang dicintai oleh Allah Ta'ala.
kerana Nabi kita dicintai oleh Allah, maka kita ambillah kesempatan ini supaya kita merasakan bahawasanya kita ini adalah umat yang paling terbaik, yang diberi banyak kemewahan kepada kita daripada segi ibadahnya. Yang menyamai lagi bangun malam, iaitu apabila kita nak tidur, kita niat supaya nanti malam kita bangun dan qiyam. Seandainya kita dapat bangun, ya Alhamdulillah, kita kerjakan solat malam. Tetapi seandainya kita tidak dapat bangun malam, kita terus tertidur sampai nanti menjelang waktu subuh, maka Allah Ta'ala mengatakan tidur itu adalah merupakan hadiah yang telah diberikan oleh Allah. Tetapi oleh kerana kita sudah niat sebelum tidur untuk dapat bangun malam dan mengerjakan solat malam, maka kita sudah ditulis mendapat pahala solat malam. Mudah bukan? Hanya pasang niat saja. Tapi kesungguhan mesti kena buat. Ibarat orang yang mengatakan tidak mampu untuk baca Al-Quran tiap-tiap hari, satu hari satu juz dikhatamkan sampai 1 bulan. Ataupun ada orang yang kuat baca 7 hari sudah khatam, 3 hari sudah khatam, ya Alhamdulillah orang yang akan melakukan demikian. Tetapi umat Muhammad tidak sama kuatnya. Ada yang lebih dan ada yang kurang. Kalau semua umat yang kuat, apabila dikerjakan atau diarahkan untuk melakukan satu ibadah, semuanya akan buat bersamaan. Tetapi Allah Ta'ala, macam mana tadi kita sudah mengatakan cintanya kepada umat Muhammad. Umat Muhammad itu ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Jadi kalau ada orang yang kuat baca Al-Quran sampai khatam, ya Alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada yang kuat, ada juga. Macam mana untuk kita membaca zikir-zikir yang menyamai khatam Al-Quran? Kita baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, Astaghfirullah 70 kali. Ini zikir ya, 70 kali Astaghfirullah. Kemudian tu kita baca Al-Fatihah, Qul a'udzu qul huwallahu ahad, Qul a'udzu rabbil falaq, Qul a'udzu rabbin nas. Kemudian tu baca La ilaha illallah 10 kali, baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Zikir yang seperti macam ini yang disusun caranya yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali cukup untuk mendapatkan pahala 1 kali khatam Al-Quran. Begitu cintanya Allah kepada kita, nakkan kita dapat merasakan sama-sama tidak ada perbezaan. Iaitu yang kuat dapat melakukan secara benar, yang tidak kuat juga dapat pahalanya sama-sama sebagaimana yang ini. Kerana apa? Ukhuwah yang nak diikatkan di dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai ada orang yang mengatakan, ibaratnya mengatakan, kalau orang kaya sembahyang bersama kita, kita orang miskin pun sama sembahyang dalam satu masjid. Kalau ada orang yang mengatakan bahawasanya orang kaya dapat pergi haji, kita juga orang miskin kumpul sedikit-sedikit pergi haji. Orang kaya dapat mengeluarkan zakat, orang miskin dapat zakat. Tidak dapat mengeluarkan zakat, dia menerima zakat. Tapi umat zaman Nabi, apabila satu-satu perintah diturunkan kepada mereka, mereka tidak dapat melakukan, sangat sedih. Sangat sedih. Sampaikan ada yang bertemu kepada Rasulullah, bagaimana orang kaya yang dapat mengeluarkan kelebihan hartanya tiap-tiap hari, sedangkan kita orang miskin tidak dapat melakukan yang sama. Walhal kalau kita miskin, kita dapat daripada orang yang kita sudah cukup gembira. Tetapi oleh kerana orang zaman Nabi adalah orang-orang yang taat kepada perintah yang diberikan wahai, dia tidak mampu untuk mengerjakan sekalipun, datang kepada Rasulullah. Macam mana kami tidak dapat memberikan sedekah sebagaimana orang kaya yang mempunyai kelebihan harta bersedekah? Nabi kata sembahyang duha. Kerana yang namanya sembahyang duha itu adalah mengandungi derma-derma sedekah-sedekah yang amat banyak. Cukup hanya dengan 2 rakaat sembahyang duha, kamu dapat pahala serupa dengan orang yang bersedekah daripada harta kelebihan mereka. Nah, macam mana cintanya Allah kepada kita. Tiap-tiap kita menjelang dapat satu Muharram, bertingkat umur kita, maka kita senantiasalah ingat bahawasanya nikmat Allah amat banyak. Sekalipun kita dilipat gandakan usia kita, kita tidak akan dapat membalas nikmat Allah kepada kita. Tidak akan dapat. Maka itulah hargai, syukur banyak-banyak kepada Allah
kerana kita masih diberi kesempatan untuk dapat kehidupan, dapat kesempatan untuk mengerjakan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan sampai nanti Allah Ta'ala cabut usia kita, iaitu dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya nak sambung tafsir kita, nampaknya sudah lambat ya. Sudah banyak tentang Muharram ini. Tak apalah, nanti insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan usia. Amin ya rabbal alamin. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahul Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.